Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puteri Kaunisa binti Megaeli. Saya dari kos Sijil Pendidikan Awal Kanak-Kanak. Saya belajar di Kolej Fikrah. Hari ini saya akan membincangkan tentang standard kandungan dan standard pembelajaran mengikut buku KSPK. Okey, yang pertama sekali saya akan membincangkan tentang matematik awal. Okey. Matematik awal ini ialah membekalkan pengalaman awal matematik termasuk dari segi peran nombor, konsep nombor, nilai wang, konsep masa dan waktu serta bentuk ruang kepada murid prasekolah. Okey, bagi standard kandungan yang pertama iaitu MA 1.0 pengalaman peran nombor. MA 1.1 memandangkan objek. Contohnya macam kanak-kanak tu padakan objek yang sama atau yang tidak sama dan sebagainya lah kan. Lepas itu, standard pembelajaran iaitu MA 1.1.1 memandangkan objek berpasangan yang sama. Contohnya macam guru tu akan lukis bentuk objek yang berbeza pada kertas. Lepas tu dah lukis apa semua bentuk objek tu, cikgu akan suruhlah kanak-kanak tu padakan bentuk objek yang sama pada kertas tersebut. Contoh padakan objek, contoh macam kereta ke, segitiga, bentuk segitiga ke dan sebagainya. Bagi standard pembelajaran yang kedua pula ialah MA 1.1.2 memandangkan objek berpasangan yang tidak sama. Contohnya macam meja dengan kerusi, ubat gigi dengan berus gigi, baju dengan seluar, sudu dengan garfu dan sebagainya lah. Kanak-kanak tu akan dapat membezakan objek yang berpasangan yang tidak sama lah. Macam yang tidak sama maksudnya contoh macam meja dengan kursi, baju dengan seluar dan sebagainya lah. MA 1.1.3 memandangkan dua kumpulan objek yang mempunyai bilangan yang sama. Contohnya macam cikgu akan sediakan 3 bekas, iaitu bekas A, bekas B dengan bekas C. Lepas tu bekas A isinya gula-gula 4 jumlah. Lepas tu bekas B pula isinya pen 4. Dan bekas C isinya mentoh 5. Lepas tu guru akan suruhlah kanak-kanak tu padankan bilangan yang sama. Contohnya guru akan suruhlah kanak-kanak tu kira berapa jumlah bekas ketiga-tiga bekas itu. Dan kanak-kanak tu akan dapat bezakanlah bilangan objek yang sama dalam bekas itu. Okey, seterusnya ialah MA 1.1.4 memandangkan objek, iaitu memandangkan objek dari segi warna, bentuk, saiz. Warna ni macam objek tu warna merah dan suruhlah kanak-kanak tu padakan objek warna yang sama pada kertas. Okey. Seterusnya bentuk. Bentuk ni contoh macam bentuk 4 segi sama ke, bentuk bulat ke, kan terdapat pelbagai bentuk. Lepas tu kita suruhlah kanak-kanak tu padakan bentuk mengikut gambar. Contoh bentuk bulat ni sama dengan apa? Contoh bentuk bulat ni sama dengan bola. Kalau bentuk segitiga ni sama dengan apa? Sama dengan kek. Macam tu lah. Lepas tu yang ketiga, saiz. Saiz contohnya kan terdapat dua jenis saiz, iaitu saiz besar dan kecil. Kanak-kanak tu akan dapatlah bezakan macam mana saiz besar tu macam mana, saiz kecil tu macam mana. Contohnya macam saiz besar ni macam sofa, gajah, meja. Kalau saiz kecil ni macam cawan, pinggan yang benda-benda kecil lah. Dengan menyuruh kanak-kanak tu padakan objek 3 jenis ini, kanak-kanak tu akan dapat bezakan lah dari segi warna, pelbagai bentuk, saiz besar dan kecil. Okey, seterusnya ialah standard kandungan, iaitu
MA 1.2 membandingkan kuantiti objek. Kuantiti ni macam bilangan lah. Bilangan atau jumlah objek yang ada dalam bekas tu. Okey, bagi standard pembelajaran MA 1.2.1 membandingkan dua kumpulan objek untuk menyatakan banyak atau sedikit. Yang pertama. Yang kedua, sama banyak atau tak sama banyak. Yang ketiga, lebih atau kurang. Okey, yang pertama tu banyak atau sikit. Contohnya macam guru buat dua bekas, iaitu bekas A dan bekas B. Lepas tu bekas A cikgu akan letak 5 gula-gula dan bekas B cikgu akan letak 2 gula-gula. Lepas tu suruhlah kanak-kanak tu kira setiap bekas tu. Kadang-kadang kanak tu dapat bezakan lah bekas A banyak atau sikit dan bekas B sikit atau banyak. Okey. Lepas tu yang kedua pula, sama banyak atau tidak sama banyak. Contohnya macam sama banyak tu macam bilangan objek yang sama banyak yang kedua-dua bekas lah. Kalau tak sama banyak macam bekas A ada 7, bekas B ada 6. Itu menunjukkan adalah tidak sama. Lepas tu yang ketiga pula, lebih atau kurang. Contohnya kumpulan A ada 4 dan kumpulan B ada, contohnya macam kumpulan A ni ada 4 sudu dan kumpulan B ni ada 3 sudu. Lepas tu suruhlah kanak-kanak tu kira setiap kira bilangan sudu tu. Tu kanak-kanak akan tahulah bekas A tu lebih atau bekas B tu kurang. Contoh macam bekas A ada 4 sudu. Lepas tu bekas B pula ada 3 sudu. Ini menunjukkan bekas A lebih dan bekas B pula kurang. Lepas tu suruhlah kanak-kanak tu kira setiap bekas itu. Okay, lepas tu kanak-kanak akan dapat bandingkanlah berapa kuantiti objek yang ada dalam bekas tersebut. Okay, standard kandungan bagi MA 1.3 membuat seriasi. Okey, bagi standard pembelajarannya ialah MA 1.3.1 susun objek ikut kriteria. Contohnya yang pertama tu kecil dan besar. Kanak-kanak tu akanlah susun objek mana satu objek yang kecil dan mana satu objek yang besar. Dan yang kedua pula pendek dan panjang. Macam yang tadi juga kanak-kanak tu dapat bezakanlah mana satu objek yang pendek dan mana satu objek yang panjang. Standard kandungan MA 1.4 mengecam dan membina pola. Pola ni macam suatu urutan warna objek yang disusun secara berulang. Contoh macam contohnya macam warna. Contoh macam warna bulatan tu warna merah. Lepas tu daripada bulatan tu warna merah, warna biru. Lepas tu dia akan ulang balik yang first tu warna merah, warna biru, warna merah, warna biru. Okey, bagi standard pembelajaran iaitu MA 1.4.1 mengecam dan menyatakan pola di persekitaran. Contohnya kita ambil saiz. Kita ambil saiz kecil besar. Kecil besar dia akan berulang lah. Macam yang pertama dan yang kedua. Macam kecil, saiz kecil, lepas tu saiz besar, lepas tu saiz kecil, saiz besar. Macam tu. Sama juga warna. Warna contoh kita ambil bentuk warna hitam. Contoh first kita ambil warna hitam, lepas tu warna biru. Lepas tu dia akan ulang balik lah warna hitam, warna biru. Dia akan berulang-ulang dia punya pola tu. Okey, seterusnya ialah standard pembelajaran MA 1.4.2 meniru pola. Contohnya macam cikgu akan bagi lembaran kerja. Lepas tu cikgu akan lukislah siap-siap bentuk pola cikgu. Contohnya cikgu akan ambil bentuk pola bulatan. Bulatan 2, 1, 2. Lepas tu 1. Dan cikgu akan berulang lah bulatan pola tu. 2, 1, 2, 1. Macam tu. Lepas tu murid-murid, kanak-kanak akan ikutlah lukisan yang telah cikgu buat. Lukisan bentuk bulat tu. Dan kanak-kanak lukis dan tirulah balik pola bulatan tersebut. MA 1.4.3 iaitu
melengkapkan pola yang diberi. Contohnya, cikgu akan bagi latihan menulis dengan contoh soalan macam cikgu akan lukiskan bentuk pola segitiga, lepas tu petak, lepas tu segitiga. Lepas tu kanak-kanak akan tekalah. Dan yang terakhir tu pola bentuk apa? MA 1.4.4 iaitu hasil pola ikut kreativiti sendiri. Contohnya macam kita sediakan kertas yang dalam bentuk pola, iaitu bentuk macam bentuk segitiga, bentuk empat segi, bentuk bulatan. Lepas tu kita suruh kanak-kanak tu tampal pada kertas mengikut kreativiti mereka sendiri. Macam mana mereka nak tampal sekali pula. Lepas tu suruhlah mereka tampal mengikut kreativiti mereka lah. Okey, bagi standard kandungan yang terakhir iaitu MA 1.5, memahami konsep ketekalan. Ketekalan ni ialah macam sesuatu jisim atau panjang yang tidak dapat diubah walaupun dialihkan dan bergerak. Okey, bagi standard pembelajaran MA 1.5.1, menjelaskan ketekalan. Sebagai contoh, saya ambil menjelaskan ketekalan tentang panjang. Contoh objek yang saya ambil sebagai contoh macam pembaris dan tali. Pembaris iaitu menunjukkan pembaris bentuknya panjang, dan tali pun menunjukkan tali tersebut panjang. Okey, saya memilih aktiviti berdasarkan standard pembelajaran iaitu MA 1.1.1, memandangkan objek berpasangan. Dengan aktiviti ini, kanak-kanak dapat memandangkan objek berpasangan pada kertas. Lepas tu kanak-kanak dapat merangsanglah koordinasi mata dan tangan. Contohnya, guru akan lukis bentuk-bentuk pada kertas dan kanak-kanak akan cantumkan objek yang berpasangan pada kertas. Okey, standard kandungan iaitu MA 3.0, operasi nombor. Bagi MA 3.1, menyelesaikan masalah operasi tambah dalam lingkungan 18. Maksudnya kanak-kanak tu selesaikan operasi tambah. Sebagai contoh angka nombor iaitu 8 tambah 5 sama dengan 13. Okey, standard pembelajaran iaitu MA 3.1.1, menyatakan hasil tambah dua himpunan objek. Contohnya macam guru akan memperkenalkan operasi simbol tambah macam mana dan sama dengan tu macam mana. Lepas tu, guru akan suruh kanak-kanak kira. Contoh macam 3 batang aiskrim. Lepas tu, tambah dengan 2 batang aiskrim. Lepas tu, cikgu suruhlah kanak-kanak tu kira satu-satu jumlah batang aiskrim tu berapa. Dan dapatlah jawapan dia sama dengan contoh sama dengan 5. Okey, seterusnya ialah MA 3.1.2, menyatakan hasil tambah berdasarkan situasi yang diberi dengan menggunakan objek. Contohnya, guru akan sediakan bilangan objek dengan meletakkan simbol tambah sekali lah. Lepas tu, guru suruhlah kanak-kanak tu kira semua bilangan objek tu. Kiralah satu-satu bilangan objek tu berapa. Contoh dalam gambar tu, guru akan suruhlah kanak-kanak tu kira berapa binatang itu. Bagi MA 3.1.3, menyatakan hasil tambah dengan membilang terus dari suatu nombor. Cikgu akan suruh kanak-kanak tu bilang contoh nombor macam 4 tambah 1. Lepas tu, guru akan suruhlah kanak-kanak tu lukis lidi. 1, 2, 3, 4. Lepas tu, letak simbol tambah.
1. Lepas tu suruhlah kanak-kanak tu kira 1, 2, 3, 4, 5. Sama dengan 5. Macam tu je. MA 3.1.4 iaitu menulis dan menyatakan ayat matematik dengan menggunakan simbol tambah dan sama dengan. Contohnya cikgu bagi soalan macam bagi soalan gambar buah tu berapa dan gambar sebelah pun gambar buah berapa. Lepas tu cikgu akan sediakanlah kotak kecil, lepas tu tempat letak simbol, lepas tu kotak kecil dengan tempat letak sama dengan. Lepas tu cikgu akan suruhlah kanak-kanak tu kira dan letakkan angka nombor dan letakkan simbol. Lepas tu guru akan suruhlah kanak-kanak tu kira berapa semua jumlah tersebut. MA 3.1.5 menambahkan dalam lingkungan fakta asas. Contohnya macam kanak-kanak tu akan jawab soalan dengan hasil tambah. Contoh soalannya 4 tambah 3. Lepas tu suruhlah kanak-kanak tu kira menggunakan jari ataupun letak dalam kepala otak ni 4 kan. 4, 5, 6, 7. Macam tu lebih kurang. Suruh kanak-kanak tu kira menggunakan jari pun boleh. Okey, MA 3.1.6 menyelesaikan masalah operasi tambah macam suruhlah kanak-kanak tu selesaikan operasi tambah. Contoh nombor 4 tambah 1. Lepas tu kita suruhlah kanak-kanak tu lukislah lidi ke bulatan bulat ke kan. Contoh lukis bulat kan. Lukis bulat 4, 1, 2, 3, 4. Lepas tu 4 kan tambah 1, lukis lagi 1 kat bawah. Lepas tu suruh kanak-kanak kira. Sambil tu kita lorek 1, 2, 3, 4 dan 5. Dapatlah jawapan. Okey, seterusnya ialah standard kandungan. MA 3.2 menyelesaikan masalah operasi tolak dalam lingkungan 18. Kita kena kenalkanlah kanak-kanak tu dengan operasi tolak tu macam mana, sama dengan tu macam mana. Okey, bagi standard pembelajaran iaitu MA 3.2.1 mengeluarkan objek dari himpunan dan membilang baki. Contohnya macam kita membuat operasi tolak tu, lepas tu menggunakan objek. Contohnya soalan macam 4 tolak 1. Lepas tu kita gunakanlah objek pemadam. Letaklah pemadam 1, 2, 3, 4. Lepas tu soalan dia 4 tolak 1. Lepas tu suruh kanak-kanak tu buang 1 dan suruh kanak-kanak tu kira balik berapa baki. Okey, bagi MA 3.2.2 menyatakan baki berdasarkan situasi yang diberikan dengan menggunakan objek. Contohnya macam kita menggunakan objek pensel untuk menghasilkan operasi tolak ni. Contohnya contoh soalan 5 tolak 2. Lepas tu kita sediakan 5 batang pensel dan kita sambil tu kita cakap dengan kanak-kanak tu 5 tolak 2 berapa. Lepas tu suruh kanak-kanak tu buang 2. Buanglah 2 batang pensel dan suruhlah kanak-kanak tu bilang balik berapa baki yang tinggal pensel itu. Lepas tu dan dapatlah hasil jawapannya. MA 3.2.3 menulis dan menyatakan ayat matematik dengan menggunakan simbol tolak dan sama dengan. Contohnya macam cikgu bagi gambar lah. Gambar buah tu berapa dan gambar sebelah pun gambar buah tu berapa. Lepas tu cikgu akan sediakanlah kotak dan tempat letak simbol dengan sama dengan lah. Lepas tu cikgu akan suruh kanak-kanak tu kira dan letakkan nombor dalam kotak tu dan tulis balik simbol dengan sama dengan. Lepas tu suruhlah kanak-kanak tu kira berapa baki jumlah tersebut. Okey, bagi MA 3.2.4 iaitu menolak dalam lingkungan fakta asas. Contohnya macam contoh soalan 5 tolak 2. Lepas tu guru akan suruhlah kanak-kanak tu lukis lidi 1, 2, 3, 4, 5. Lepas itu
suruh kanak-kanak tu buang 2 sebab soalannya 5 tolak 2. Buang 2, 1, 2. Lepas tu, suruh kanak-kanak tu bilang berapa bakinya semua. Bakinya semua akan tinggal 3. Dan lepas itu, suruh kanak-kanak tu tulis berapa bilangan nombor tersebut. Okey, bagi MA 3.2.5 menyelesaikan masalah operasi tolak. Contohnya macam kita menggunakan jari. 5 tolak 2. Lepas tu kita buang 2. 1, 2. Lepas tu tinggallah 3 dan suruhlah kanak-kanak tu kira baki dia 1, 2, 3 dan bakinya ialah 3. Macam tu je. Okey, aktiviti yang telah saya pilih mengikut standard pembelajaran iaitu MA 3.1.1 iaitu menyatakan hasil tambah 2 himpunan objek. Dengan aktiviti ini, kanak-kanak dapat mengira hasil tambah dengan memasukkan bola ke dalam lubang cawan. Dapat merangsang koordinasi mata melihat bola yang berwarna-warni. Contohnya macam kanak-kanak tu, contohlah operasi tambah, kanak-kanak tu akan masukkan bola mengikut nombor yang telah dia minta. Contoh 5 tambah 2. Lepas tu masukkan bola tu dalam cawan. 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu nombor sebelah pula 2. Masukkanlah bola tu 2, 1, 2. Lepas tu suruhlah kanak-kanak tu kira balik bilangan bola yang telah dimasukkan ke dalam tu. Okey, bagi standard kandungan iaitu KM 5.0, saya dan alam sekitar. Okey, KM 5.1 iaitu memahami keindahan alam sekitar. Bagi standard pembelajaran KM 5.1.1, bercerita tentang keindahan alam sekitar. Contohnya macam, guru akan bercerita tentang keindahan alam sekitar di luar sana. Ataupun guru akan bawa kanak-kanak pergi ke taman ataupun pergi melawat taman di luar Taska atau Tadika, ataupun pergi ke Zoo Taiping atau pergi ke melancong ke tempat-tempat yang menarik dan sebagainya lah. Okey, KM 5.1.2 melibatkan diri dalam aktiviti untuk mengekalkan keindahan alam sekitar. Sebagai contoh macam guru akan mengadakan hari alam sekitar di Taska ataupun Tadika. Lepas tu guru akan suruhlah kanak-kanak untuk membuat aktiviti seperti aktiviti menanam pokok. Dengan aktiviti menanam pokok, kanak-kanak akan dapatlah kenali pasir macam mana, tanah macam mana, pokok tu macam mana dan sebagainya lah. Lepas tu dengan aktiviti ini, kanak-kanak juga dapat menggunakan barang-barang kita semula macam botol-botol yang tidak diguna dan sebagainya lah. Okey, bagi KM 5.1.3 iaitu menggambarkan keindahan alam sekitar. Iaitu guru akan tunjuk gambar atau video tentang keindahan alam sekitar. Lepas tu, kanak-kanak juga dengan menonton video atau melihat gambar, kanak-kanak dapatlah mengenali dan menggambarkan keindahan alam sekitar tu macam mana. Contoh macam kanak-kanak dapat kenali awan, angin, hujan, pelangi, bulan, pokok dan sebagainya lah yang terdapat di dunia ini. Okey, bagi standard kandungan iaitu KM 5.2, memahami perhubungan manusia dan alam sekitar. Okey, bagi standard pembelajaran iaitu KM 5.2.1, memerihalkan kepentingan alam sekitar kepada kehidupan manusia. Contohnya, menceritakanlah kepada kanak-kanak tentang macam mana penjagaan alam sekitar. Contoh, kita perlulah membuang sampah ke dalam tong sampah. Kalau kita membuang sampah mengikut 3R tu pun lebih bagus. Lepas itu,
dengan penanaman semula pokok-pokok juga akan mendapat memberi suasana persekitaran yang sejuk. Dan kita ceritakanlah kepada kanak-kanak tentang pentingnya alam sekitar ini kepada kehidupan manusia. Okey, seterusnya ialah KM 5.2.2 iaitu menghubungkaitkan kegiatan manusia dengan bencana alam. Contohnya macam kita perlulah menceritakan kepada kanak-kanak kalau hujan turun dengan lebat akan menyebabkan sesetengah kawasan banjir. Lepas tu akan berlakunya bencana-bencana alam seperti tanah runtuh, gempa bumi dan sebagainya yang selalu akan berlaku seperti di luar negara lah. Okey, standard kandungan iaitu KM 5.3 memelihara dan memelihara alam sekitar. Bagi standard pembelajaran pula iaitu KM 5.3.1 bercerita tentang amalan memelihara dan memelihara alam sekitar. Guru perlulah bercerita macam mana kita nak jaga amalan memelihara dan memelihara alam sekitar. Contohnya macam kita perlulah mengawal kegiatan pembalakan secara haram, contohnya bakar-bakar sampah dan sebagainya lah. Lepas tu perlulah mencegah perdagangan haram seperti flora dan fauna. Perlulah menceritakan dengan kanak-kanak macam mana kita nak jaga macam kita nak memelihara dan memelihara alam sekitar ni lah. Okey, bagi KM 5.3.2 iaitu melaksanakan aktiviti pemeliharaan dan pemeliharaan alam sekitar. Contohnya, kita perlulah mengajar kanak-kanak cara untuk membuang sampah mengikut 3 jenis tong sampah iaitu reuse, recycle, reduce supaya kanak-kanak dapat mengenal setiap tong sampah itu. Seterusnya ialah KM 5.3.3 iaitu membincangkan cara menangani masalah dan isu alam sekitar ini, iaitu kita perlulah cerita dengan kanak-kanak macam mana cara kita untuk menyelesaikan masalah dengan isu alam sekitar ni. Lepas itu, kita juga bolehlah macam mengadakan kempen-kempen menjaga alam sekitar. Contohnya macam seperti mengadakan pertandingan mewarna, melukis poster dan mengadakan lawatan sambil belajar. Okey, bagi KM 5.3.4 ni mengamalkan pemeliharaan dan pemeliharaan alam sekitar. Contohnya macam kita boleh juga tunjukkan video pada kanak-kanak macam mana kita nak mengamalkan pemeliharaan dan pemeliharaan alam sekitar ni supaya kanak-kanak akan dapat faham. Dan kita perlulah macam menceritakan tentang perkara yang berkaitan dengan alam sekitar ini. Okey, aktiviti yang telah saya pilih iaitu mengikut standard pembelajaran KM 5.1.2 melibatkan diri dalam aktiviti untuk mengekalkan keindahan alam sekitar, iaitu mengadakan Hari Alam Sekitar dengan mengadakan aktiviti menanam pokok bunga. Dengan aktiviti ini, kanak-kanak dapat mengenali macam mana keindahan alam sekitar. Lepas itu, kanak-kanak juga dapat mengenali bahan-bahan yang terpakai yang digunakan oleh mereka. Contohnya seperti dapat merasa tanah tu macam mana, menyiram pokok, mengenal akar dan sebagainya lah. Dan selepas itu, kanak-kanak juga dapat menceritakan macam mana keindahan alam sekitar mengikut bayangan mereka sendiri. Okey, dan yang terakhir bagi standard kandungan iaitu KM 6.1 mengetahui negara lain di dunia. Okey, bagi standard pembelajaran KM 6.1.1 menyebut nama negara. Contohnya, kanak-kanak apabila menonton
video tu kanak-kanak akan dapatlah menyebut nama-nama negara lain seperti Malaysia, Pakistan, Australia dan sebagainya. Bagi KM 6.1.2 pula, mengenal negara lain iaitu kanak-kanak juga dapat menggambarkan macam mana negara Malaysia, bendera dia, macam mana negara Indonesia dia punya bendera dan sebagainya lah. Dan kanak-kanak juga dapat menyebut nama-nama setiap bendera negara tu. Okey, aktiviti yang telah saya pilih iaitu mengikut standard pembelajaran KM 6.1.2 iaitu mengenali negara lain. Kanak-kanak perlulah menonton video. Dengan menonton video ini, kanak-kanak juga dapat mengenal dan menyebut nama-nama negara. Lepas itu guru akan tunjukkan video ini dan kanak-kanak akan ingatlah nama negara dan dapat kenali setiap nama negara tersebut dan dapat menggambarkannya. Okey.